Okay, salam sejahtera. So kita masuk kepada minggu yang keempat, lecture yang ke-7. Kali ini kita akan masuk kepada topik baru, Understanding a Probability. Kita sudah masuk kepada bahagian yang kedua dalam topik statistik, iaitu topik satu, iaitu probability. Okay. So bahagian probability ni kita akan belajar berkaitan bagaimana kita nak meramalkan sesuatu kejadian itu akan terjadi ataupun tidak. Itu contohnya macam contoh kita meramalkan kemungkinannya hari esok adalah hujan. So kalau kita nak ramalkan itu, kita kena ada sokongan data yang sebelum ni lah. Okay, baru kita boleh buat ramalan. So itulah dipanggil sebagai probability, kerana ramalan yang kita buat ini adalah berdasarkan kepada fakta-fakta yang sebelum ini. Ayat mudahnya adalah chances of the event will be happen. Okey, untuk kita membuat probability ni kita kena tahu dia punya foundation dia. Seperti yang korang tahu, probability ni sudah kamu belajar sebelum ini. Kalau siapa yang sudah ambil Admaths tu, untuk di waktu SPM dulu kan, mungkin kamu sudah tahu asas untuk probability ini. Tapi kepada yang belum tahu untuk asas probability ini, jadi bahagian yang pertama ini, lecture yang pertama ini bagi probability ni haruslah kamu take serious lah. Sebab daripada sinilah kamu akan faham the whole thing process, yang soalan-soalan yang lebih susah daripada inilah. Sample space ni adalah set of all possible outcome. Contohnya kalau kita baling satu shilling kan, kita baling satu shilling. So shilling tu ada head, ada toe. So apakah possible outcome dia? Apakah all possible outcome dia? Of course lah, kalau kamu baling satu shilling tu, muka depan dengan muka belakang lah, kepala dan ekor je lah. So itulah possible outcome dia. Kalau contohlah saya baling dadu, okay? Saya baling dadu. Dadu dia ada 6 face. Kita ada face 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan, ada dia punya muka dia kan. Kalau kamu baling dadu, apakah dia punya sample space dia? Of course lah, kita ada nilai 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 saja. Sebab itulah saja dia punya sample space yang kemungkinan yang akan berlaku kalau kita baling satu biji dadu. Okey, itu adalah possible outcome. So kita boleh denotedkan dia sebagai S, dan juga kita boleh tulis dia sebagai yang inilah, simbol yang seperti ini. Kita ada kurungan yang seperti inilah. Okey. So apakah maksud event? Event ni adalah outcome that refer to a certain condition. Contoh kalau kita katakan event A. So event bagi outcome bagi event A lah untuk certain condition. Kalau kata event B, dia adalah outcome bagi event B punya condition. Okay. So itu adalah basically sample space dengan event. So bagaimana kalau kita nak mengira asas dalam probability of satu event saja. N event ni satu event lah. N event. So kita punya formula adalah PA sama dengan NA over NS. Apakah maksud PA itu? PA ni bermaksud probability of event A happening. Okay, apakah, inilah soalan kita nak cari ni. Kita nak cari soalan ni lah. Kita nak cari jawapan bagi ni lah. Okay. So NA ni adalah number of element event A. Kamu kena tahu berapakah elemen, number bilangan kemungkinan event A itu akan berlaku, dan juga dia punya number of sample space, keseluruhan sample space tersebut. Okey, jom kita masuk kepada soalan yang pertama. Okey, so kita masuk kepada example yang satu. Sorry, saya terpotong ni kan. So determine the sample space and number of outcome of each experiment. So kita masuk pada bahagian yang pertama, dulu sample space. Kita belajar bagaimana untuk kita mengenali sample space terlebih dahulu. So contohnya kita nak tahu apakah dia punya sample space apabila satu coin ini kita balingkan. Okay, toss. Okay. So apakah sample space dia? So solution, so sample space dia, kamu boleh tulis S sama dengan apa. So kita nak masukkan apakah possible outcome apabila kita membaling satu coin lah. Okay, satu coin. So apakah possibility dia? Of course lah, kita ada head,
kita ada toe, satu je kan kita punya shilling tu, dan mungkin dia adalah head, kita ada toe, okay, di belakang. Okay. So kita tutup benda ni. Inilah dia punya nilai sample space dia. Tapi kita nak dapatkan dia punya sample space dia ni lah S. Ni lah dia sample space. Dan juga kita ada satu lagi, number of sample space. Number of sample space, berapakah bilangan dalam sample space ini? So H dengan T ni kita dapat nilai dia adalah sebanyak 2. So inilah jawapan untuk soalan A. Bagaimana kalau soalan dia, soalan B pula? Okay. Soalan B ni kata 3 coin are tossed together. Nampak? Ada ayat together kat sini. Maksud ni event ni masih lagi satu event. Okay. Sebab dia baling coin ini, dia baling coin ini dalam masa yang sama. Ketiga ini. So kita ada kemungkinan apa yang akan berlaku kalau kita baling 3 sekali 3. Kalau kita baling satu saja, mungkin akan keluar head. Mungkin akan keluar toe saja kalau kita baling kan. Tapi kalau kita baling 3 serentak, apakah kemungkinan yang akan berlaku? Mungkin head dulu. Mungkin head lagi. Dan mungkin head juga. Kemungkinan lah. Satu kemungkinan. Apa lagi kemungkinan lain? Kemungkinan lain ni mungkin yang first kita akan dapat head. Mungkin yang kedua kita dapat head juga. Yang ketiga kita akan dapat tail, ekor. So yang ketiga pula, apa lagi possibility outcome dia? So kita mungkin akan dapat head, toe, head. Okay, kita dapat yang ini. Dan mungkin juga kita akan dapat tail, head. Baru 1, 2, 3 dan 4 dulu. So apa lagi kemungkinan yang ada lagi yang kita boleh dapat? Mungkin kita akan dapat semuanya tail. Mungkin juga kita akan dapat nilai dia tail, head. Dan juga kemungkinan kita akan dapat tail, head, tail. Dan last but not least, kita mungkin akan dapat head, tail. So, benda ni, kalau dah buka, mesti tutup. So, inilah possibility outcome yang ada. Takkan akan dapat lain daripada ni. Takkan akan dapat yang selain daripada ini. Semua possibility outcome yang ada bila kita baling 3 coin tu, inilah dia. So, apakah dia punya number of sample space tersebut? Number of sample space kita kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pastikan semua possible outcome ini kamu tulis. Kalau kamu tak tulis, dia punya nilai sampel dia salah lah. Okay? So, itu dah mengganggu kita punya, nak dapatkan dia punya probability nanti. Soalan kita ni, kita nak cari NS dulu. Okay? Kita belajar macam mana nak dapatkan NS. So, selesai sudah ini. Ini kalau 3 coin are tossed together. Bagaimana kalau satu dice kita balingkan? So, kita balingkan satu dice tu, apakah possibility bagi sample space dia? Apakah all possible outcome dia bagi baling dengan dadu ini? So, kamu tahu dadu kan? Dadu tu bentuk dia macam ni lah dadu. Orang selalu main dam ular kan? Ada dadu ni 1 titik 2 ni. Ada 3 titik lah, 2 titik lah kan? Apakah possible outcome bila kita baling dadu tersebut? Mungkin kita akan dapat nilainya adalah 1. Ataupun dot lah. Dot. Tapi kamu tak boleh lah buat dot macam tu. Kan? Ataupun double dot pula. Tak boleh lah. Ini siapa yang buat ni salah lah. Memang betul pun ada dot kan. Tapi kita anggap dia 1 lah nombor. 1. Kita akan dapat 2 mungkin. 3, 4, 5 dan juga 6. So ini adalah 6 kemungkinan yang ada kalau kita baling 1 biji dadu. Yang ada 6 face. Okay? Mungkin ada dadu yang ni special sikit kan, dia banyak face, tapi biasa kita pakai dadu yang 6 je lah, 6 face. Okay. So ni sample space. Apakah number of sample space? Number of sample space dia adalah 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lah sample space. Jadi selesai sudah lah untuk soalan A, B, C. Bagaimana kalau satu dice dibaling dan juga satu coin itu ditoskan? Bagaimana pula possibility outcome yang akan berlaku? Okay. So, macam mana? So, kita buat sekarang ni. So, soalan D ini. Bayangkanlah kan, sample space ni kita kena bayangkan. Kalau kita baling roll itu, mungkin kita akan dapat nilai 1. Dan kemungkinan juga kita akan dapat coin itu mungkin hit. So, saya tulislah 1 hit. Okay, 1 head.
yang pertama. Mungkin saya akan dapat 2 hit possibility outcome dia. Okay. So 3 hit, 4 hit, 5 hit, 6 hit. So kemungkinan 6 dadu ni, 6 face ni, inilah kemungkinan yang pertama. Yang ada 6 lagi kemungkinan. So next lagi kemungkinan yang akan berlaku, mungkin kita baling dadu tu akan dapat nilai 1 dan juga mungkin akan dapat nilai tail bagi coin. So inilah possibility dia. 2T, 3T, 4T, 5T dan juga 6T. Koma ni jangan lupa kita mesti ada koma, kita mesti ada penutup dia. Buka dah penutup. So inilah possibility outcome ni bila kita baling satu dadu dan juga satu coin. Together together. Bila together ni kelas, maksudnya benda ni berlaku dalam masa yang sama. Dia bukan waktu yang berbeza. Kita baling pada waktu yang sama. So kita masih dalam an event, satu event lagi. Okay, so ini dia punya sample space. Apakah dia punya number of sample space? Number of sample space kita ni adalah 12. Okay. So inilah jawapan yang kita inginkan untuk soalan example 1 ini. Kita banyak lagi example. Kita teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya. Okay, kita masuk kepada example yang kedua. A box contain 5 identical card. The letters are M, A, E, H and S. A random card is drawn. Write down the sample space. Okay. Apakah sample space bagi soalan ini? Kalau kita katakan kita ada 5 identical card je. So kita terus boleh buat dia punya sample space dia. Solution. So yang pertama, sample space-nya kita tulis seperti ini S. Kita buatkan dia punya kurungan. Dan kita masukkan semua sample space yang ada. Kita ada M, A, E, H dan S. Tuliskan M, A, E, H and S. Begitu. So siap sudahlah untuk soalan yang pertama. Sample space. So determine the number of possible outcome for following event. Saya letaklah number of sample space ni kelas. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 ni. Kita ada 5 lah number of sample space. So bagaimana pula kalau soalan itu dia minta daripada soalan yang asal ini, dia minta determine the number of possible outcome for the following event. Event P ni dia kata getting a consonant. Consonant lah. Consonant ni nombor yang consonant. Nombor pula. Huruf yang consonant. Okay. Macam huruf B, C, D. Macam mana Q pula dia kata event of getting vowel. Vowel ni nombor vokal lah. Kalau bahasa Melayunya contohnya A, E, I, O, U nombor vokal. So itu nombor vokal, konsonan yang selain daripada itu. Okay. So dia kata dia suruh cari apakah number of possible outcome ni bagi nilai konsonan bagi event P. So apa kita boleh buat adalah kita tuliskan yang pertama sekali, kita buat dulu dia punya P lah. P ni apakah sample space bagi P? Okay. Sample space bagi P ini dia kata konsonan kan? Tengok sini konsonan. Konsonan kita ada M, kita ada H dan kita ada S. So M ini, H dan juga S. Ini dia punya sample space bagi P. Kita jangan letak nilai S pula. Sample space ni untuk keseluruhan S ni. Tapi sample space bagi nilai P ini, kita buat dulu. Dia punya nilai dia adalah M, H dan S. Ini sample space dia. So, apakah dia punya number of sample P? Sama juga dengan 3 lah. 1, 2 dan 3. Siap sudahlah untuk A. Bagaimana kalau soalan B pula? Dia minta Q pula. Q ni vowel. Vowel ni tengok pada yang ni pula. Jangan tengok yang ni. Tengok yang ni, dia punya totals sample space ini. Apakah yang ada vowel dalam sini? So sample space bagi Q pula sama juga dengan saya buatkan dia punya ni, dan juga dia akan dapat dia punya vowel dia adalah A dan juga E sahaja, 2 sahaja. So number of sample space, so number of possible outcome bagi Q ni adalah 2. Okay. So siap sudah untuk soalan example 2. Saya rasa ini. Okay, sekarang kita masuk pada example yang ketiga. Di sini kita akan belajar bagaimana untuk kita menggunakan formula yang inilah, okay? Formula yang ini bagaimana kita nak pakai. Tadi kita belajar macam mana dapatkan nilai bagi number of sample dan juga number of event. Event ni tadilah yang soalan yang ni, number of event dia
number of event dia, dan juga ni adalah number of sample space. Bagaimana kalau saya nak dapatkan dia punya probability? Soalan probability ni biasanya dia akan direct lah tanya. Dia akan cakap, a dice is rolled, find the probability of getting several questions lah diberikan, getting an even number, odd number, number 5 dan seterusnya. So ayat yang kita boleh tengok sini adalah find the probability. Sebelum ni kita belajar find the number of possible outcome, dia punya number of sample space kan. So kita kena faham lah beza dia dua tu. Okay, so contohnya a dice is roll, kita nak buat dulu macam mana? Of course kita kena dapatkan dahulu sample space terlebih dahulu. Sample space saya buat dulu, sample space bagi satu dice kita baling, kita akan dapat nilai dia 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Saya tutup. Okay, so apakah possible outcome dia? Number of possible outcome sama dengan 6. Yang ni kelas kena buat. Okay, sebab ini adalah markah. Markah-markah yang selalunya diberikan lah bila kita jawab soalan ni. So yang nombor 2 Roman, dia nak cari even number. Dia bagi satu event kat situ, even number. So kita buat label kat sini, A is getting even number. Mestilah kita kena wujudkan dulu dia punya satu ayat kat sini. Okay, itu soalan yang pertama kan. Untuk soalan yang pertama ni, kita tunjukkan A ni adalah getting even number. So saya letakkan A itu sample space ni apa? And even number daripada sini kan, even number. Even number ni nombor genap. Nombor genap dia 2, 4, 6, 8, 10. Nombor yang genap kan. Okay, so 2 ni ada 1, 2, 4 dan 6. So saya buatkan dulu sample space dia 2, 4 dan juga 6 kat situ. Apakah number of sample space bagi A? Kita ada 3 kat situ. So NA ada 3, NS ada 6. So apakah formula bagi probability? Probability bagi A sama juga dengan NA over dengan NS. Apakah NA? NA sama dengan 3. Apakah NS? NS sama dengan 6. Nah, nilai dia adalah 1/2 ataupun nilai dia adalah 0.5. So inilah perkara yang kita nak carikan untuk soalan yang pertama ini. Selesai. So bagaimana kalau soalan tu dikata dia nak odd number? So nombor 2 ni kita pakai odd number pula. So kita pakai B lah pula sebagai event lain pula. Kalau kita pakai A pun boleh juga, tapi kita kena clarify lah kan setiap satu tu. So B ni kita pakai odd number. B ni odd number. Okay, so odd number ni kita buatlah sample space bagi B ni sama juga dengan odd number. Tengok 1, 3, 5. Nombor ganjil kan. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 dan sebagainya. So dalam kita punya konteks sample space kita ada 1, kita ada 3 dan juga kita ada 6 pula, dah 5. Okay, so dia punya number of B ni adalah 3. So apakah dia punya probability bagi B? Probability bagi B pula adalah sama juga dengan 3 perkan dengan 6. 3 per 6 kan. Sorry, saya buat dulu dia punya ni. NB over dengan NS. NB kita ni sama dengan 3, NS kita ni sama dengan 6. Ikutlah formula yang kita sudah buat ini. Okay, PA. So ikutlah soalan ni, kalau dia probability dia kalau kita labelkan sebagai B, maka NB lah dia. Jangan pakai NA pula. So dia probability of C, maka disama juga dengan NC over NS. NS ni tetap sama, dia takkan berubah. Okay. Selesai sudah dah soalan nombor 2. Bagaimana kalau kita nak dapatkan soalan nombor 3 pula? Soalan nombor 3 ni diminta kita dapatkan number 5. A number 5. 1, nombor 5. Apakah possibility outcome dia? Tahu kan di sample space kita ada 6. So apakah probability number 5? Okay, number 5. So apakah probability bagi di sample space bagi C? Kita ada 5 sajalah. 1 saja. 5 saja. So number of C sama juga dengan 1. So apakah probability bagi C? Sama dengan 1 per 6. Siap. Okay. 1 per 6 boleh. Kalau kita nak dapatkan dalam bentuk perpuluhan pun tiada masalah. Sama saja tu. Contohnya macam 1 per 6 kan. Dapat jawapan kamu letak 1.167 pun saya terima. Okay.
Sebelum habis lagi, kita masuk pula yang bahagian yang nombor 4. So nombor 4 ni pula dia kata a number greater than 2, lebih daripada 2. So kita letaklah nilai D ni, event kita D kan, greater than 2. Okay, greater than 2. So apakah dia punya sample space bagi D ni? D ni sample space dia greater than 2. Kita tengoklah dia punya sample space dia greater than 2, 3, 4, 5, 6 lah. 3, 4, 5, 6. Masih dalam dia punya range ni kan. So D dah dapat. Apakah dia punya samples, number of sample dia ni? Kita ada 4 kat situ. Apakah probability bagi D, event D? Dan event D, first kali kita letakkan ni, number of S pula dah, number of D number of D over dengan number of sample space, dia akan dapat nilai dia 4 over dengan 6 lah. So dia akan dapat nilai dia 2/3. Siap. And last but not least, kita ada belum bagi last ni, nombor 5. Ni nombor 4. So ini nombor 5. Nombor 5 kita ada prime number. Prime number ni adalah nombor perdana. Nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan nombor dia sahaja. Contohnya nombor perdana ni adalah nombor 2, nombor 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan so on lah. Okay, banyak lagi lah nombor perdana ni kan. So nombor perdana ini kamu sepatutnya sudah tahulah. Jangan kita mulakan perdana dengan 1. 1 ni bukan nombor perdana. Nombor perdana bermula dengan nombor 2. Okay, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 seterusnya. So bila kamu dapat soalan yang macam ni, a prime number ni, dia suruh cari apakah possibility yang ada, yang kita boleh nampak dalam sini yang ada prime number kan. So V ni C, D, E. E adalah prime number. Kita labelkan dahulu prime number. Lepas tu baru kita buat dia punya sample space. E, sample space bagi prime number ni adalah 2, 3, 5 saja. Okay, 2, 3, 5 saja. So ada punya sample number of bagi E ni adalah sebanyak 3. So apakah probability bagi E? Sama juga dengan 3 perkan dengan 6, 1/2 jawapan dia. Kita letak nilai E, F. F pula lah. F ni kita letak ke less than equal to 4. So apakah sample space dia bagi F ni? F ni sample space dia kata less than equal kan, maksudnya kurang dan sama dengan 4. So kalau kurang dan sama dengan 4, 4 ni termasuklah sekali. So 4, 3, 2, 1. So 4, 3, 2 dan juga 1. So apakah dia punya number of outcome dia bagi F? Sama juga dengan 4. Apakah probability bagi F? Sama juga dengan 4/6 sama dengan 2/3. Kita masuk pula kepada soalan example 4. Kat sini kita tengok soalan ni, kita masuk pada soalan yang melibatkan bag lah kan. Soalan bag ni banyak popular, soalan-soalan macam ni. So a bag contain 4 red, 2 yellow and 6 white balls. So a ball is drawn from the bag. Find the probability of getting a white ball and not red ball. So kita jawab soalan ni. So bayangkanlah kita ada satu bag tu, satu bola kan, satu bag tu kita ada 4 bola merah. Kita ada 1, 2, 3, 4 bola merah. Kita ada 2 yellow Kita ada 2 yellow. Kita ada yellow. Dan kita ada 6 white ball lah. Saya tak ada pen lain so 6 lah. Ni white lah. Kita bayangkan satu ni kita ada white. So apakah kemungkinannya satu bola itu diambil secara rawak? So find the probability of getting satu bola putih. Bola putih ni satu. Apakah probability dia? So ini soalannya adalah soalan one event. Satu event je, satu bola je diminta diambil. So soalan ni senang je. So solution so kita kena dapatkan sample space lebih dahulu lah. Sample space kita ni, kita ada 4 bola merah
kan. Kita ada 1 red, 2 red, 3 red, 4 red. Bola merah. Sample space bagi yellow pula, kita ada yellow 2 saja. Dan white kita ada 6. 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Okay. So apakah number sample space? Kita ada lebih kurang 4 campur 2, 6. 6 campur 6, 12. Kita ada 12 sample space. Sebenarnya kamu boleh jawab terus NS sama dengan 12 kalau kamu dah memahami lah konsep dia kan. Kamu boleh jawab NS ni pun saya dah kira satu markah betul. Okay? Tak payah nak buat yang inilah atas ni. Tak perlu sudah kalau kamu dah faham. Okay? So NS sama dengan 12. So dia kata probability of getting a white ball. So kita buatlah kita nyatakan satu event. Mungkin event A itu adalah white ball. Okay? Ataupun kamu nak letak W ke white ball, ikut kamulah. Okay? Saya letak A, saya labelkan sebagai white ball. So A lah event dia. So A ni apakah dia punya sample space dia. Sample space bagi possible outcome bagi A ni. So of course lah white ball ni. Of course white ball ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Kita ada white 6. 2, 3, 4, 5, 6. 6. So apakah number of outcome bagi A? Sama juga dengan 6. So apakah A sama juga dengan NA over dengan NS sama juga dengan 6 bahagi dengan 12. Sama juga ni kelas A ni kalau kamu nak buat, kamu boleh buat. Tapi kalau kamu bagi nilai NA ni sama dengan 6, saya kira jawapan dia lengkap sudah. Okay. Penting yang ini kamu nyatakanlah NA over NS ni sama dengan 6/12. Dan kita akan dapat nilai dia adalah 1/2 ataupun 0.5. So soalan B pula, kita minta bukan bola merah. Okay. Kalau bukan bola merah tu, kita B ni kita buatlah. B pula kita nyatakan dulu not a red ball. Okay. Bukan bola merah. Kalau bukan bola merah pula, apakah possibility outcome dia? So kita boleh buat dia punya sample space. Kalau bukan bola merah ni, tak ada bola merah, kita ada yellow 2 dan kita ada white ada 6. So berapakah bilangan NB ni? NB ni sama juga dengan 6 campur 2, kita ada 8. So apakah probability bagi B, event B? So event B ni probability adalah sebanyak NB over NS. Kita ada 8 over dengan NS kita ni ada berapa? 12 kan? So 12. So kita akan dapat nilai dia adalah 2/3. So kita dapat 0.667. So, selesai sudahlah untuk soalan example 4. So, ini pun sama juga. Kamu boleh try untuk jawab soalan ni dan dapatkan jawapan yang inilah. Okay. Tak nampak? Jawapan yang ini. Okay. Manakala soalan yang ini, kamu boleh try dan jawab soalan ini. Dan untuk jawapannya adalah yang ini lah. Okay. Jawapan dia yang ini. Soalan ni kamu boleh try jawab soalan ini juga. Okay. So, itu sajalah untuk soalan ini yang kita boleh jawab. So kita akan masuk ke yang kedua pula, probability of two event. Okay, so kita masuk pada bahagian probability of two event. So kat sini kita akan belajar lebih kurang 3 formula. Kita ada 3 formula. So formula yang pertama ni yang melibatkan probability of event bagi A or event B. Kat sini ada or ni, atau event B happening. So kalau atau ataupun or ni kelas, dia punya formula dia, simbol dia adalah A union B lah. Kalau event A ni or event B, maka dia A union B. Kalau event C or event D, maka C union D. Sama juga dengan event bagi A campur dengan B. So dalam sini A or B ni sebenarnya dia ada dua bahagian lagi. Iaitu yang pertama sekali adalah mutually exclusive, yang kedua adalah not mutually exclusive. Okay. So, kenapa ada dua encik? Sebab kita punya konsep ni adalah kita nak dapatkan hasil tambah bagi A dan B. Kadang-kadang tu A dengan B ni dia ada common element. So, kalau ada common element, maka kita kena tolakkan common element itu tersebut. Supaya jawapan kita tu tidak redundant, tidak berulang. So, kita jangan ambil benda yang berulang lah dalam satu set of nilai. So, saya akan terang kepada kamu
Apakah itu mutually exclusive? Mutually exclusive ni adalah benda yang eksklusif. Maksudnya kalau kata event A ni, event A je ada. Event B je ada. So dia punya Venn diagram dia, kalau kita tengok kan, sample space dia, kita ada dua bulatan. Bayangkan ni adalah dua event. Satu event A, ni adalah event A, yang ni adalah event bagi nilai B. So kalau dikatakan nilai event A ni, dia punya nilai data dia tu hanya dia saja yang ada. Okay. Maka event B pun datanya pun data yang dia punya saja. So itu panggil sebagai eksklusif. Kan? Kalau dalam kelas tu dia seorang je pakai kereta Honda Civic, maka dia adalah eksklusif lah. Untuk dia seorang je dia pakai. Sebab benda-benda yang eksklusif ni benda-benda yang hanya kumpulan-kumpulan ni je dapat. Contohnya begitu. Okay? Eksklusif untuk dia. So untuk eksklusif untuk A, maka A lah dia untuk Venn diagram. Ni pula B dia punya saja. So apa yang ada pada B tak ada pada A, apa yang ada pada A tak ada pada B. Itu simple dia begitu. So kita tengok pada not mutually exclusive lah. Macam mana not mutually exclusive? So sebelum kita masuk not mutually exclusive ni kelas, ingin saya terangkan kat sini kita pun ada Venn diagram untuk yang kata general punya bagi A or B ni. So probability of A union B ni sebenarnya bentuk dia adalah seperti inilah. Okay, kita ada bulatan dan dia ada campuran semua ni. Ni adalah dia punya general konsep dia. Di mana kita nampak kat sini kita ada persamaan. So persamaan yang ini walaupun dia sama tapi dia tak boleh redundant. Sebab itulah kalau kita nampak untuk soalan not mutually exclusive ni, kita kena tolakkan dengan A silang B. Kenapa kita kena tolak dengan A silang B? Sama je formula atas dengan bawah ni. Kenapa dia kena tolak? Sebab benda ni diulang sebanyak 2 kali. Contohlah bila kamu nak campurkan satu bulatan, campur dengan satu bulatan, dia akan jadi 4 bulatan yang seperti ini, betul? So bila campur bulatan-bulatan ini, benda di sini dia akan jadi dua lapisan kat tengah-tengah ni. Atas satu lapisan, bawah lapisan. Satu lapisan untuk A, satu lapisan atas, satu lagi lapisan yang untuk B. Ini dah jadi 2 kali. Kat sini dah jadi 2 kali. So 2 kali kat situ. Kita nak benda ni ulang 2 kali. Kita kalau boleh benda ni 1 kali saja. Sebab tu kita tolakkan dengan 1 A silang B. Supaya benda ni boleh dicantumkan dengan cara yang betul, dengan satu aras yang sama. Kalau macam ni kan dia ada atas ada bawah. Sebab tu untuk Venn diagram ni saya akan tulis dia bentuk yang seperti ini. Begitu. Okay? Begitu. So untuk sampel S ni kita ada A dan juga B. Yang di tengah-tengah ni kan saya boleh lorekkan juga, tapi sebabkan benda ni double, so saya anggap benda seperti kita potong satu. Kita buang satu. So ini adalah formula A campur dengan B, kita tolakkan yang satu di bahagian tengahnya. So dapatlah nilai yang ini Venn diagram dia. So apa yang berlaku, apa yang kita boleh, macam mana kita katakan ini adalah not mutually exclusive? Simple saja, kalaulah A dengan B ni kita ada value yang sama. Okay, ada nilai yang sama. Mungkin A ni ada data yang ada juga B ni ada sekali. So benda tu common kan, di antara A dan B tu, maka itu adalah not mutually exclusive dan wajib kita untuk tolakkan benda yang sama di antara dua ini. Okay. So untuk soalan yang ketiga pula, kita ada probability of event A and event B dan. Kalau dan ni tuan-tuan, adik-adik semua, kalau dan ini sebenarnya dia konsepnya bersama-sama. Kalau saya kata saya atau dia makan di kedai, mungkin dia yang makan di kedai tersebut. Tapi kalau dan, saya dan dia makan di kedai tersebut, maka dua-dua akan berada di situ. Betul? Pada waktu yang sama. Dia tak boleh seorang je pergi sana. Dia kena dua-dua sekali. So which mean benda ni adalah benda yang berbeza dengan OR. Okay? Kalau N ni dia berformula adalah A silang B. Okay? A silang B sama juga dengan N A silang B over NS. Okay. So kita akan go through dengan kita punya Venn diagram dia. Bentuk dia begini. N ni bentuk dia begini. So kita punya di sini tengah-tengah ni lah. Ini adalah probability bagi A silang B. Okay. As simple as that. Okay. Okay, so kita masuk pada example 1. Example 1. So saya bacakan soalan. A bag contain 4 white, 3 red and 2 yellow balls.
a ball is drawn at random. Satu bola ni kita ambil secara random. So find the probability of getting a white ball, getting red or white ball, and also white or yellow ball. Okay. Kat sini kita akan buat step by step macam mana untuk jawab soalan ni. So first kita jawab soalan yang pertama ni, getting a white ball. Satu saja bola dia nak. Okay. Kalau getting white ball, kita buat sample space dulu lah macam biasa. Kita buat dulu dia punya sample space bagi soalan ini. Sample space ni kita ada 4 white. Kita ada 4 white, 1, 2, 4. Red kita ada 3. Dan kita ada 2 yellow dan yellow begitu. So a ball is drawn at random, white ball. So dia punya number of sample space ni kita tahu nilainya adalah ada 9. Betul ke? 2, 3, 4. 3. Ada 9 number of sample space. So 9 lah sample space dia. So kita nak dapatkan probability untuk white ball ni. So probability of white ball ni, kalau kita letak W lah white ball kan. So dia punya NW over dengan NS. Apakah dia punya NW dia ni? NW kita ni ada 4. 1, 2, 3, 4 ni cik. So kita punya nilai dia adalah 4 bahagi dengan NS. NS adalah 9. So siap dah sudah untuk soalan yang pertama. Okay. So bagaimana dengan soalan yang kedua pula? Soalan kedua ni ada ayat OR. Bila nampak ada ayat OR ni, kena hati-hati sikit. Sebab kita tahu kan, dalam OR kita ni ada dua lagi pecahan, iaitu mutually exclusive dan juga not mutually exclusive. Adakah apa yang kita cakap, apa yang kita punya event itu, dia bercampur ataupun tidak? Ada campuran ke? Ada persamaan ke? So kita kena tanya diri kita bagi soalan ini. So dia kata getting a red or white ball. Let's say lah saya letak probability of red or union bagi white ball macam tu. Okay, so bila saya buat macam ini ya, kita kena buat dulu dia punya kita kena dapatkan PR campur dengan PW lah. Adakah dia kena tolak? Okay, so kita buat dulu dia punya sample space bagi R. So R ni sample space dia, kalau kamu tengok, apakah sample space bagi R? Okay, R ini kita tengok kita ada 3 red. Red kita ada 3 je. Tu je lah sample space dia. So number of sample space bagi R adalah sebanyak 3. Bagaimana pula dengan W? W nya kita ada dia punya kita ada dia punya 4 W dalam bag ini. So kita ada W, dan W. Gitu. So kita ada number of sample space bagi W ni, kita ada dia punya 4 saja. Apakah probability bagi R? R sama dengan 3 bahagi dengan 9 lah. 3 bagi 9 kita dapat 1/3. Siap sudah PR. Bagaimana dengan PW? Sebab kita dah dapat NW kan. So NW ni ke atas, bahagikan dengan NS lah. NS kita tu adalah 9. So 4/9 sudah dapat. Nak tanya kamu, dalam sample space bagi R ni dan sample space bagi W ni, ada tak persamaan? Ada tak W dalam R ni? Ada tak R dalam W ni? Kalau tak ada benda tu, so ini kita pakai formula ni lah. Ini adalah exclusive event. Okay? Mutually exclusive event. Sebab untuk event bagi R ini, hanya R saja nilai dalam satu konten tu. Manakala untuk satu lagi, W ini, hanya W dalam event B ini. So, dia tak bercantum. Tak ada pula W dalam R, tak ada pula R dalam W. So, kita boleh katakan ini adalah mutually exclusive event. Okay. So, bila kita tahu mutually exclusive event, formula kita pakai yang ini. So, kita boleh tulis PR union W sama juga dengan PR. PR kita adalah 1/3 campurkan dengan 4/9. Ambil kalkulator. 2/3 campur dengan 4/9. So, kita akan dapat nilai dia adalah 7/9. So, jawapan kamu ni, kalau kita katakan probability, saya lupa nak beritahu, probability ni, jawapan kamu mestilah kurang daripada 1. Mestilah kurang daripada 1. Kalau probability kamu ni lebih daripada 1, maka jawapan kamu tu adalah salah. So, probability ni mestilah 1. Okay? Ataupun kurang lah 1 dan kurang. Okay, so nilai dua Roman dah selesai. Bagaimana pula untuk kita dapatkan
white or yellow ball. Kalau kita dapatkan white or yellow ball, kita kena tulis dulu P, W, or kan? Or tu union. Tu yellow. Union yellow. So, macam tadi juga, kalau W ini dengan yellow, dia ada cantum tak? Kita katakan untuk sample space bagi W ni, sample space bagi W ni kita ada lebih kurang, white ni kita ada 4 kan? So, kita ada 1, 2, 3, 4. So, ini pun kita tahu number of W ni adalah sebanyak 4. Ni probability of W ni sama juga dengan 4 bahagikan dengan 9 kat situ. So, bagaimana dengan Y pula? Kalau Y, dia punya sample space dia adalah 2. So, Y kat situ. So, kita punya number of sample space bagi Y adalah sebanyak 2. Probability of Y ni sama juga dengan 2 per dengan 9. So, dalam Y ni kita ada 2. Dalam W ni kita ada 2 juga. Kita ada 4. So, benda ni tak ada bercantum antara satu sama dengan lain. Tak ada benda yang sama di antara W dengan Y ni. Tak ada combination. So, kita boleh katakan ini pun sama juga. Ini adalah mutually exclusive event. So, kita boleh buat formula dia. Kita boleh terus jawab PW union Y ini adalah sama juga dengan 4 per 9 campurkan dengan 2 per 9. Kamu akan dapat 6 per 9 ataupun 2 per 3. So, siap sudahlah untuk kedua-dua soalan ini. Okay, so kita masuk kepada example yang kedua. Di sini kita akan buatkan pula soalan yang melibatkan mutually exclusive dan juga not mutually exclusive punya soalan. Okay, so 10 piece of paper numbered from 21 to 30 are placed in a picket file. A piece of paper is picked at randomly. Find the probability of picking an odd number. Yang kedua, an odd or even number. Yang ketiga, an odd and a number less than 5. And last sekali adalah number 5, a number that is even or divisible by 4. Kita ada lebih kurang 4 bentuk soalan yang kita akan jawab. So, first kali kita akan jawab soalan yang pertama ni, an odd number. So, first thing yang kita kena buat dulu kelas adalah kita kena dapatkan sample space lebih dahulu. Apakah sample space bagi event ini? Kita dah belajar sebelum ini sudah. Seperti kamu sudah faham, sample space kita ni ada daripada 21 sehingga 30. So 21, 22, 23. Okay, so kita punya sample space kita adalah sebanyak ini. Okay, so kita kata kat sini apakah probability yang saya akan dapat apabila dia beri nama sample space, jangan lupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ada 10 space. Apakah probability yang kita akan dapat bagi kita akan dapat odd number? Contohlah kan, saya akan letakkan mungkin event A adalah odd number Okay, biasa kita kena buat jugalah A ni adalah odd number, ataupun kamu nak buat O ke whatever lah, janji ada dia punya tu. So odd number ni kita katakan dia punya sample space kita ni, odd number dia nombor ganjil. Nombor ganjil kita ni 1, 2, 21 ada kan, 21, 23, 25, 27, 29. Okay, tu je. Ada 5. So number of A kita ni ada lebih kurang 5. So apakah probability of A ni kelas? So NA over dengan NS lah. Sama juga dengan 5 per 10 sama dengan 1 per 2. As simple as that. Okay. So kalau kita dapat odd number lah, ganjil. Macam mana kalau kita masuk bahagian OR ni pula? Bila OR ni, macam kita cakap tadi, kita kena tahu adakah dia mutually exclusive ataupun tidak. Macam mana kita nak tahu dia mutually exclusive ataupun tidak? Yang pertama sekali adalah kamu kena dapatkan terlebih dahulu dia punya sample space bagi kedua-dua event ini. So yang pertama kita katakan event A kita dah buat tadi kan, odd number kita ni adalah, bagaimana dengan even number pula? B ni kita katakan sebagai even number pula. Even number ni sample space nya adalah 22, 24, 26, 28 dan juga 30. Berapa banyak event tu?
1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 number of event bagi B. So 5 lah nilai dia. Okay. So lepas kita dapat nilai 5 ni, kita tengok dalam content bagi sample space bagi B dan A ni, adakah dia mutually exclusive ataupun tidak. Untuk nilai A kita ada 21, 23, 25, 27, 29. Untuk samples B kita ada 22, 24, 26, 28, 30. Dua-dua ini tidak mempunyai nilai yang sama. Dia tak ada benda yang sama di antara dua ni. A ni nilai dia yang ni, B ni nilai dia lain dengan ni. Tak ada benda yang sama. So ini dipanggil sebagai mutually exclusive. Bila mutually exclusive, kalau kamu nak dapatkan an odd or even number ni, so kita boleh buat P A union B ni, formula dia adalah P A campur dengan P B sahaja. Tak perlu nak tolak-tolak dengan P A silang B. So P A ni kamu kena kira dulu, P A ni adalah 1/2 lah. Sudah kira tadi kan P A. Bagaimana dengan P B? P B sama dengan P B sama juga dengan N B over dengan NS sama juga dengan 5 perkan dengan 10. Sample space 10. So kita akan dapat sama juga, sama dengan 1/2. Campur dengan 1/2, kamu akan dapat nilai dia 1. Kau ingat probability ni kelas, bila soalan melibatkan probability, jawapan kamu mestilah kurang daripada 1. Okay. Sorry, 1 dan kurang daripada 1. Okay. Itu saja. Kalau lebih daripada 1.01 ke, itu dah salah lah untuk probability. So kita masuk pada bahagian yang ketiga pula. Soalan ni kita dapatkan nilai N pula. Tadi kita main banyak pasal or kan. Sekarang kita akan buat bahagian N pula. Okay. So dia kata dia nak N odd and a number less than 5. Tu N, dia kata N kan. So first kali kita akan dapatkan dulu N odd punya sample space. Kita dah dapat tadi kan. Sample space bagi odd adalah, inilah sample space dia, odd dia kan. So kita buat yang lain, yang selain daripada itulah, less than 5. So anggaplah C ni adalah less than 5. Okay, number less than 5 kan. Kalau C less than 5, kita tengok dekat dalam kita punya sini, bukan less than 5 bah, less than 25. Sorry ni kelas, less than 25. Kalau kata less than 25, kita tengok kat sini kita ada lebih kurang 24, 21 sampai 24 lah. So dia punya sample space nya kita buat dulu 21, 22, 23 dan juga 24 kat situ. Kat sini kamu nampak dia punya sample space bagi C adalah sebanyak 4. C ni adalah 4. Tapi soalan kita nak dapatkan probability bagi odd. Odd ni adalah A, N ni silang, number less than 25 ni adalah C. Begitu. Dalam formula yang kita dah belajar sudah tadi, NA silang B over NS. So kita kena dapat dulu dia punya PA silang C ni. PA silang C ni kita kena dapatkan dahulu NA silang C over dengan NS. Macam tu. Nak dapatkan NA silang C ni, kita buat dulu A silang C ni sama dengan apa? Apa dia punya sample space dia bagi A silang C? A, kamu tengok A, C kamu tengok C kat sini. Apa yang sama? Apa yang sama? 21 sama ke 21? 21 sama lah. Kita masukkan 21 kat sini. 22 ada? Tak ada. 23 ada? Ada. So 23 letakkan di sini. 24 ada? Tak ada. So hanya ada 2 saja. So number of A silang C ni sama juga dengan 2. So nombor 2 ni letak dekat bahagian atas. Sample space ni ada berapa kelas? Sample space kita ada 10 kan? 10, 2/10 sama dengan 1/5. So ini adalah jawapan untuk 3 Roman. Kita akan tengok pula soalan ni. Okay? Number that is even or divisible by 4. Okay. So kita kena dapatkan dahulu dia punya bentuk dia. Dia kata OR kan. Kalau OR, P bagi even ni kita tahulah, even ni kita dah dapatkan tadi B. Probability bagi B OR dengan divisible by 4. Divisible by 4 ni kita letakkan sebagai D lah pula. So D adalah divisible by 4. Maksudnya boleh dibahagikan dengan 4. So B ni union D. Soalan sekarang, adakah B union D ni mutually exclusive ataupun tidak? So saya buat dulu D. D ni dia punya sample space bagi D yang boleh bahagi dengan 4 adalah 20. Yang boleh bagi dengan 4 adalah 24,
dengan 28. Okey, 24 dengan 28 saja yang dia boleh kita bahagikan dengan 4. Okey, yang lain tak boleh bagi 4. Kalau bagi 4 dapat perpuluhan. Tu bukan boleh dibahagilah. So benda yang boleh bagi tu dapat nombor bulat. So 24, 28 ni, so dia punya sample space bagi D adalah sebanyak 2. 2 kat situ. So sekarang kita tengok pula probability bagi even. Kita tengok even number. So tengok, adakah benda yang sama dalam D sample space ini dan sample space bagi B, yang B ni. Kita ada 24 dan juga 28 tu yang sama. So benda bila sama ni, kita kena wujudkan satu lagi A silang D. A silang D ni dia ada 24 dengan 28 yang sama. Dia punya sample space bagi A silang D ni pula adalah sebanyak 2. Okey. Ni D, yang ni A silang D. Kebetulan dua-dua yang ada dalam sini ada juga pada B ini. So ini dipanggil sebagai not mutually exclusive. Kalau not mutually exclusive, maksudnya benda ni ada benda yang sama. Dengan D dengan B ni ada benda yang sama. So not mutually exclusive. So formula yang kita akan pakai ialah probability B union D sama juga dengan PB campur dengan PD tolakkan dengan probability of B silang D. Okey, ni tolak bukan tambah, tolak. Campur tolak. So probability of B ni kita dapat belum? Kita sudah dapat dah, iaitu 1/2. So ni dah dapat 1/2 sudah. Okey, PD dah dapat belum? PD belum dapat lagi. Probability of D sama juga dengan ND 2 perkan dengan 10. Kita dapat nilai dia 1/5. Campur dengan 1/5. PD selesai. Bagaimana pula dengan probability of B silang D? Ni dah dapat dah A silang B. Kita kena dapatkan probability of B silang D. Tu sama juga dengan NB silang D over dengan NS sama dengan A pula dah. Kan A bang, ni B B silang D B silang D ni sama juga dengan 2 perkan dengan 10 1/5 macam tu. 1/5 ni kita masuk kat sini lah, tolak dengan 1/5. So probability of B union D ni kamu boleh kira guna kalkulator 1/2 campur dengan 1/5. Kita tolakkan dengan 1/5. So kamu akan dapat nilai dia adalah sebanyak 1/2 ataupun 0.5. So itu sajalah jawapan untuk soalan yang melibatkan not mutually exclusive.